Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Transfer rumours untuk Sabah FC untuk pemain import bahagian part tu. Okey, kita teruskan lagi. Ada lagi satu nama dikaitkan untuk berada dalam radar Sabah FC bagi melengkapkan skuad Sabah FC musim ni, musim Liga Super ni yang telah sah dikatakan boleh membawa ataupun meng-sign lah. Okey, 9 pemain import di dalam skuad mereka. 5 akan berada di padang dan 1 akan berada di bahagian bangku simpanan. Okey, kalau kamu follow video ni, ada banyak juga pemain import yang telah dikaitkan rumours untuk bersama Sabah FC, baik pemain yang sudah beraksi di Liga Super dan juga pemain yang belum pernah berada di Malaysia lagi, dan ada juga satu pemain recycle. Tapi again, semua ni rumours, belum ada pengesahan lagi daripada Sabah FC sendiri. Sabah FC tidak mengeluarkan sebarang statement yang berminat untuk mengikat mana-mana pemain tersebut, termasuk juga pemain yang bakal aku share dengan kamu di video kita pada kali inilah. So, siapakah pemain ini guys? Jom kita mulakan sedikit perkongsian mengenai statistik ataupun CV pemain ini. Okey, ini adalah rumours yang telah dikeluarkan oleh Melayan Tiger fans sendiri. Again, aku pernah juga mention dalam video aku banyak antara salah satu media sosial yang aku membuat banyak rujukan aku tentang video-video ni lah. Mereka ni banyak men-share mengenai rumours-rumours ataupun update terkini, status sah dan deal bagi mana-mana pemain yang berada di Liga Malaysia kita ni, termasuk juga sekali-sekala aku nampak diorang post untuk di luar Liga Malaysia lah. So, status beliau setakat ni adalah berada dalam status rumours. Macam mana kita tahu, aku dah bincangkan juga di video sebelum ni. Rumours berarti dia berada menjadi sebutan di bibir-bibir peminat pasukan, mana-mana pasukan tu lah, dan klub tidak lagi mengeluarkan sebarang statement untuk mengatakan mereka berminat untuk mendapatkan hikmat pemain ini berada di klub mereka. So, nama beliau adalah Telmo Castanheira guys. So, beliau adalah merupakan kelahiran Portugal dan kini beraksi dengan klub IBV di Iceland. Beliau berumur 30 tahun, mempunyai ketinggian yang cukup bagus, setinggi 6 kaki 11 inci. Again, berasal daripada Portugal. Boleh beraksi di position selaku center midfield, attacking midfield dan defensive midfield. So, dia lebih fokus kepada bahagian tengah, bermain di bahagian tengah. Tidak dicatatkan juga yang beliau boleh beraksi di bahagian kanan ataupun kiri, dan dia lebih dominan menggunakan kaki sebelah kiri, dan buat masa ini tidak mempunyai sebarang kontrak dengan klub terkini beliau lah, itu IBV di Iceland. So, statistik beliau ni telah turun sebanyak 21 perlawanan di sepanjang Liga Utama Iceland daripada di tahun 2022 ni, dan telah menghasilkan 2 gol 1 assist. So, aku sudah cek di Transfermarkt untuk minute play, gol, partisipan semua tidak dinyatakan. Aku rasa pasal sudah habis liga, so diorang update data terkini. So, tidak ada lagi lah yang percentage apa semua tu untuk Telmo Castanheira ni. Jadi seperti mana yang aku katakan tadi, Telmo ni, kita panggil Telmo lah. Telmo ni beraksi lebih kepada di bahagian center midfield, boleh beraksi defensive midfield dan juga attacking midfield. Aku ada cek lah cara permainan si Telmo ni di YouTube. Again, aku tidak mau percaya 100% untuk YouTube ni pasal so far apa-apa klip yang dikongsikan adalah mengenai kehebatan pemain tu, apa yang telah beliau lakukan. Tidak ada aku jumpa lagi benda-benda flop yang dibuat, kesilapan yang dibuat di sepanjang pencarian aku di YouTube. So, aku tidak mau case Embalo berulang lagi lah untuk Telmo ni. Tapi walau macam mana pun, daripada apa yang aku tengok, corak permainan beliau ni adalah memang bukan boleh dikatakan 100% advanced playmaker seperti mana yang telah dilakukan oleh Badru Bakhtiar dan juga Stewart Wilkin. Dia position role dia lebih kepada deep lying playmaker, di mana dia membuat link antara defend dan juga midfield dan juga seterusnya. Boleh juga membuat hantaran langsung ke bahagian hadapan, left, right dan juga center untuk supaya bola lebih cepat dibawa masuk ke kotak di bahagian lawan. So, itu yang aku tengok corak permainan dia lah. That's why kalau kita tengok statistik tadi menunjukkan gol, jarang juga beliau melakukan gol untuk tahun 2022 di Liga Iceland tu, dan tidak juga berapa membuat banyak assist. Tapi again, aku believe dia adalah merupakan satu player yang membuat build up
dari bawah sehingga teammate yang lain boleh melakukan gerakan yang boleh ataupun akan menghasilkan gol untuk tim IVV sewaktu beraksi di tim IVV lah. So itu yang aku tengok corak permainan ini. So dia lebih kepada membuat long ball, membuka kanan dan juga kiri, dan juga pemain-pemain bagian depan membuat larian untuk menyambut bola yang telah dilakukan oleh beliau. Tapi walau macam mana pun, daripada apa yang aku perhatikan sekali lagi di YouTube tu, dia adalah merupakan satu player yang mampu untuk membuat perancangan daripada bawah tanpa perlu membawa bola ke bahagian atas. Itu yang bagus ya. Dia cepat membuat decision. Aku tengok cara permainan dia ni. So far untuk kita cerita pula pasal depth squad di bahagian center midfield, aku rangkumkan sekali defensive midfield lah. Kita ada Badru Bakhtiar, Stewart Wilkin, siapa sudah yang berjambang ni, Pak Tesu pun ada, sama juga Gary Steven Robert. So ada 4 pemain di sini. Yang muda di sini adalah Stewart Wilkin. So ketiga lagi pemain yang aku mention tu berada di 30 lebih sudah. So dengan keberadaan si Telmo dalam squad kita ni, especially untuk menguatkan lagi di bahagian midfield, walaupun berumur 30 tahun, tapi untuk berumur 30 tahun seperti mana kita nampak lagi seperti Amri Yahya sudah berumur 42 tahun masih mampu untuk beraksi dengan begitu baik. So aku believe Telmo ni sekiranya berada di liga kita, beliau boleh memberi impact untuk pasukan Sabah FC sendiri. Jadi selain daripada perkongsian yang telah dilakukan oleh Malayan Tiger fan mengenai keberadaan status rumours untuk Telmo ni, ada juga artikel yang telah dikeluarkan oleh majority.com.my sendiri seperti mana kamu nampak di sini, yang telah mengatakan tajuk dia adalah Gegar Bukit Jalil, import baru Sabah bakal ganding mantap bersama BAT. So kalau kamu go through artikel ni, insyaAllah aku akan letakkan di description di bawah lah, so kamu boleh klik link tu dan baca sendiri artikel ni. Ada dimentionkan bahawa nama beliau kini berada di bibir pembina-pembina pasukan Sabah FC, dan kebanyakan komen yang telah diberikan juga, mereka pun tengok aksi beliau ni daripada YouTube, kebanyakannya bersetuju dan meminati pemain ni boleh berada di Sabah FC dan nampak sesuai untuk berada di formation dan juga cara corak permainan yang ditampilkan oleh OKS. Untuk maklumat terkini daripada Wikipedia pula guys, ini adalah pencarian terkini aku. Kalau selepas kamu tengok video ni, mungkin besok hari atau sehari selepasnya ada perubahan, so itu akan berlaku lah. Tapi buat masa ni, sewaktu video ni dirakamkan dan ini adalah hasil yang kongsikan dengan kamu, tidak tercatat lagi lah mana-mana perubahan untuk klub terkini beliau, masih lagi bersama IBV. So sedikit perkongsian yang aku mau share dengan kamu. Kalau kamu tengok di Wikipedia situ, beliau ni macam sudah 10 kali bertukar klub dan telah beraksi di 2 liga yang berbeza. Sewaktu permulaan karier beliau start beraksi untuk klub berada di Liga Portugal dan seterusnya berada di Liga Iceland, dan pernah juga mewakili klub junior untuk Portugal. So, itulah dia guys, perkongsian secara ringkas mengenai Telmo ni. Tidak banyak yang aku boleh kongsikan pada kamu kerana data terkini yang daripada Transfermarkt pun tidak berapa banyak yang boleh aku kongsikan, dan pencarian aku di sosial media pun tidak banyak aku jumpa dan aku boleh share sama kamu. Tapi sekiranya kamu ada maklumat lain atau data mengenai player ni, aku jemput kamu untuk meletakkannya di ruang komentar di bawah. So seperti biasa guys, sebelum penghujung video ni, aku juga ingin tahu pendapat kamu mengenai Telmo ni. Adakah kamu rasa dia sesuai untuk bersama kita? Adakah dia bakal untuk menjadi salah satu bintang pemain import yang menyinar di saingan Liga Super tahun 2023 lagi? So anyway, sekali lagi, beliau sekarang tidak mempunyai kontrak, so untuk mendapatkan Telmo ni adalah merupakan satu signing yang cukup baguslah, kerana Sabah FC tidak perlu berbelanja untuk membayar iuran perpindahan. So sehingga kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum.